Jadi ini penitilan saja daripada rumusan yang saya telah berikan tadi. Saya akan tidak mahu memakan masa kiai. Saya percaya kiai banyak tugas beliau untuk membuktikan bahawa fahaman Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi adalah aliran sesat yang mencanggahi Quran, sunnah, ijma' bahkan akidah salafus soleh. Wahabiyah juga bersyirikkan sebahagian daripada tawassul dan juga istighasah. Kesimpulan, di sisi Wahabi, tawassul dan istighasah sebenarnya istighasah adalah subset kepada tawassul, kerana istighasah adalah satu wasilah mendapatkan sesuatu tujuan. Di sisi Muhammad Abdul Wahab ia adalah syirik. Di sisi bin Bas jalan menuju kesyirikan, wasilatun ila syirki. Hamad bin Nasir At-Tamimi An-Najdi adalah syirik akbar. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu anak Muhammad Abdul Wahab, menganggap ini adalah syirik yang menyebabkan boleh dibunuh orang yang melakukan tawassul dan istighasah. Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad, cucu Muhammad Abdul Wahab, menganggap syirik. Abdul Latif Al-Syekh, syirik akbar. Saleh Fauzan juga syirik akbar. Sementara tawassul dan istighasah dengan apa yang cara yang kita terangkan tadi, iaitu di sisi mazhab Hambali harus, di sisi mazhab Hanafi juga harus, di sisi mazhab Syafi'i juga harus, di sisi mazhab Maliki juga harus. Ini adalah mazahib ahli sunnati wal jamaah yang mengharuskan tawassul dan juga istighasah bil awliya, tidak mengira, kerana asas tawassul dengan awliya adalah kemuliaan mereka. Misalnya tawassul dengan Nabi SAW adalah kerana kemuliaan Nabi. Adakah Nabi SAW hanya mulia ketika bagi dia masih hidup? Lalu setelah bagi dia wafat, bagi dia tidak lagi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini salah, menganggap bahawa tawassul hanya boleh dengan orang hidup, seolah-olah orang hidup boleh memberi secara hakikat. Tawassul meminta tolong kepada orang hidup juga syirik, sekiranya dengan i'tiqad orang hidup itulah yang memberi secara hakikat, sebagaimana yang mungkin berlaku kepada pengikut Ayah Pin, misalnya, yang mana kalau pengikut Ayah Pin kan mereka menganggap Ayah Pin Tuhan. Walaupun Ayah Pin masih hidup, ketika diminta pertolongan daripada dia, tetap syirik, kerana isunya bukan hidup atau mati. Isunya i'tiqad orang yang meminta itu meletakkan rububiyah, ketuhanan, mu'ti al-haqiqi kepada yang dia meminta pertolongan tadi. Jadi pokok kenapa tidak minta tolong? Kerana pokok bukan asbab. Hakikat memang bukan, asbab juga bukan. Kamu minta tolong dengan pokok, kenapa? Minta tolong dengan manusia, ia asbab. Adapun hakikat semuanya iza sta'anta fasta'in billah, itu hakikat. Bila kamu minta tolong, maka minta tolonglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penitilan saja daripada rumusan yang saya telah berikan tadi. Saya akan tidak mahu memakan masa kiai. Saya percaya kiai banyak tugas beliau untuk membuktikan bahawa fahaman Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah, tapi adalah aliran sesat yang mencanggahi Quran, sunnah, ijma' bahkan akidah salafus soleh. Minta kepada orang mati untuk menyelesaikan hajat. Bismillah. Apabila orang kata, wahai fulan, turunkan hujan. Wahai fulan, bagi kat aku anak. Wahai fulan, bagi suami aku jadi baik, tak lari keluar rumah malam-malam. Dia minta hajat yang mana Allah yang boleh bagi. Dia minta kepada orang mati. Perbuatan-perbuatan ini pada sisi ulama Wahabi adalah haram dan syirik akbar. Ini pandangan mereka. Dalam kitab Tauhid disebutkan, inna hadha huwa syirkul akbar. Clear, minta kepada makhluk. Ya, ada beza. Aswaja kata kalau selagi i'tiqad Allah yang bagi, tapi minta ke makhluk. Yaghutha wa ya'uqa wa nasra, minta kepada orang-orang soleh zaman Nabi Nuh ni tak apa, boleh minta juga. Tapi as long as beriman Allah bagi, tak apa. Depa soleh. Minta kepada Isa, oh Jesus help me. Pasal apa? Memang aku minta kepada Jesus, tapi aku yakin Allah Ta'ala yang bagi. Pada mereka tak apa. Tapi pada pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, ini dikatakan syirik. Tak boleh. Hang niat apa pun tak apa, tapi jangan minta ke makhluk. Seterusnya, ini daripada kitab Tauhid. Ini teks ulama Wahabi, saya tak nak ulang sebab tadi telah disebutkan oleh pembentang daripada sahabat-sahabat daripada IRG, telah sebutkan. Perkataan mereka hampir sama dalam bab ni. Syirkul akbar. Syirkul akbar. Syirkul akbar alladhi yukhriju minal millah. Apabila seseorang minta kepada makhluk, makhluk tak boleh bagi. Bukan bidang kuasa makhluk. Walaupun hang niat Allah Ta'ala bagi, minta kepada makhluk tak boleh. Kenapa dia anggap syirkul akbar? Kerana doa. Dan doa itu adalah ibadah. Dan Allah Ta'ala sebut, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka.
Jangan minta kepada selain Allah sesuatu yang tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Kita tak payah buat drama lah, minta ke orang ayat. Siapa pun tak boleh bagi ayat dalam dewan. Ayat ni banyak dalam Quran, nak carikan jumpa. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Ini umum. Dia memerlukan taksis. Boleh tak minta? Adakah maksudnya semua tak boleh minta? Ada pengecualian. Pengecualiannya kalau orang tu mampu. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Tak apa minta tolong kat dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tak apa minta tolong kat depa. A'inuni biquwwatin. Tolonglah aku dengan kekuatan kamu. Boleh tolong depa. Tapi satu yang depa tak mampu, zahirnya depa tak mampu. Allah Taala sebut wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Seterusnya, orang mati tak berkuasa untuk menyelesaikan hajat manusia. Ini logik yang mereka gunakan. Mereka tidak mendengar melainkan dengan izin Allah. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari disebutkan apabila orang mati baru pergi ke kubur, ketika itu orang yang dah lama dalam kubur akan tanya kepada orang yang baru masuk tentang keluarga mereka. Bahkan hadis Nabi SAW, ada orang dihalau daripada haud, Nabi kata as-sihabi, as-sihabi. Allah Ta'ala akan sebut kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka buat selepasnya. Maksudnya, walaupun Nabi SAW, Nabi tak tahu semua benda. Artinya, tak boleh minta kat mereka tak tahu semua perkara. Siapa sahaja yang berada di dalam kubur, sama ada orang soleh ataupun para anbiya. Dan mereka tidak ada kemampuan untuk membantu. Muhammad bin Abdul Wahab membezakan di antara istighathah antara orang hidup dan orang mati. Katanya, kita menolak istighathah ibadat seperti yang mereka lakukan di atas kuburan para wali, atau ketika para wali tidak hadir di hadapan mereka atas perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dibantah. Bukan setakat Muhammad bin Abdul Wahab. Tengok fatwa Negeri Sembilan tadi pun lebih kurang samalah. Pergi minta tawassul dengan cara dekat kubur tu tak boleh. Jalan kepada syirik. Buat upacara untuk minta syirik terus. Sama. Baik, minta kepada Allah untuk selesaikan hajat dengan menyebut kemuliaan orang yang telah mati. Menyebut kemuliaan. Saya pelik, ini dua isu yang berbeza ni. Istighathah dengan tawassul berbeza. Wahabi tidak mengkafirkan tawassul. Bahkan perkataan mu'anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab disebut dalam Durrul Saniyah, ayah dia tidak mengkafirkan tawassul. Ini masalah fiqh katanya, masalah fiqh. Ya, ada Wahabi yang mutasyadid, tapi ini masalah mereka tidak kafirkan. Macam mana boleh letak semua dalam satu bakul? Berbeza. Di sini Wahabi mengambil pandangan bahawa dia adalah bid'ah. Sebahagian mereka mengatakan dia adalah sarana kepada syirik, tapi dia pun tak kata syirik. Pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, dia menyebutkan ini adalah masalah fiqh. Dan apakah dia menyendiri dalam pandangan ini? Macam dia kata tadi, Wahabi je. Tuan-tuan kalau buka kitab mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah antara yang keras, jangan minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka bihaqqil anbiya wala bi'izzi arshika. Ini pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanafi. Jadi didahului oleh ulama dalam mazhab Hanafi dalam bab ini. Seterusnya, tawassul dengan kemuliaan Nabi SAW, kata Abdul Latif Al-Syekh daripada keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, walam yakul syekh innahu syirk. Yang saya telah sebutkan tadi, fatwa ulama Wahabi berkaitan tawassul dengan kemuliaan Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab katakan bid'ah madhmumah, lakinnaha laysat syirk akbar. Bukan syirik akbar, kata bin Baz, bal hiya min wasail syirk, membawa kepada syirik. Utsaimin kata tawassul bid'i la yajuz, tawassul yang bid'ah tidak harus. Fatwa Lajnah Da'imah katakan bid'ah muhdatsah, ini adalah bid'ah yang direka di dalam agama. Yang penting Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dan majoriti ulama Wahabi tidak mengkaitkan isu ini tawassul dengan syirik. Tawassul dalam arti kata menyebut nama kemuliaan orang. Baik, minta orang mati doa kepada Allah Ta'ala. Minta mereka doa kepada Allah Ta'ala. Di sini ada khilaf di antara mereka. Ada yang menganggap dia wasilah kepada syirk, ada yang menganggap dia adalah syirik. Perbezaan pandangan di kalangan mereka. Dalam kes ini, tuan-tuan boleh perhatikan, setiap isu diperincikan. Minta dia doa berbeza dengan minta kepada dia, berbeza dengan minta kepada Allah Ta'ala dengan menyebut haqqi fulan. Janganlah letak semua dalam satu bakul, bawa semua nas-nas Wahabi sesat. Tak kena. Berlaku adil lah apabila kita menilai orang.